Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insya-Allah pada kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian mengenai pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penting sebagai bekalan dalam kehidupan kita, dan selalu kita ingati pesanan ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru min zikri hadhimil ladzat al-maut." Bermaksud, perbanyakkanlah mengingati perkara yang menghilangkan rasa kelazatan. Maksudnya perkara yang menghilangkan kita daripada leka dan lalai di dalam kenikmatan, iaitu al-maut, mengingati kematian. Mengingati kematian ini penting sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Pertama, kerana ianya disarankan oleh Nabi SAW, dan ada juga hadis lain yang menyebut mengingati mati itu fa innahu yumahhisuz dzunub. Ia boleh menghapuskan dosa, dan ianya suatu peringatan sebagaimana hadis yang lain, kafa bil mauti wa'idhah. Dalam kehidupan dunia yang serba-serbi canggih pada hari ini dengan kepelbagaiannya, kadang-kadang seorang mukmin itu tenggelam di dalam kelazatan dan kelalaian. Maka dengan itu dia telah mengabaikan keutamaan-keutamaan ataupun aulawiyat di dalam mengatur kehidupan dia tu. Mengutamakan perkara yang kurang penting daripada yang lebih penting. Tetapi jika seseorang itu sedar akan hakikat kematian, maka dia akan lebih teratur di dalam menyusun keutamaan-keutamaan dalam hidupnya. Rasulullah SAW sendiri pernah menyatakan bahawa orang yang bijak itu adalah orang yang banyak mengingati mati. Aqyasun nas aktsaruhum lil mauti dzikra, ataupun aktsaruhum dzikran lil maut. Manusia yang bijak itu ialah manusia yang paling banyak mengingati mati. Mengapa? Kerana orang yang mengingati mati ini akan menjadikan dia itu lebih bersegera melakukan sesuatu kebaikan, menjadikan dia itu bersemangat, menjadikan dia lebih tekun, menjadikan dia lebih serius di dalam melakukan sesuatu amal, menjauhkan diri daripada sifat acuh tak acuh, menjauhkan diri daripada sifat bertangguh-tangguh di dalam amal, apatah lagi di dalam bertaubat. Orang yang melupakan mati, dia akan menangguh-nangguhkan taubat itu dengan menganggap bahawa ia boleh bertaubat di kemudian hari, ketika dah tua nanti, ataupun di masa-masa akan datang. Tetapi orang yang memahami hakikat kematian, dia tidak akan bertindak sedemikian, kerana dia yakin bahawa mati itu tidak mengira tua, muda, dewasa, kanak-kanak. Dia menemui siapa sahaja dan di mana sahaja, dan dalam keadaan apa pun, mati itu tetap akan datang dan menimpa seseorang manusia khususnya. Jadi dalam mengingati mati ini ada 3 kelompok manusia, kata Imam Ghazali. Pertama, golongan yang tenggelam dan leka serta lalai dengan dunia. Mengingati mati bagi mereka sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang sukar, sesuatu yang tidak disukai, kerana dia akan meninggalkan segala kemewahan dunia yang dicari selama ini dengan bersusah payah, akan ditinggalkan begitu sahaja kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang keduanya, golongan yang bertaubat dan kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah dengan banyak mengingati mati akan menjadikan dia lebih istiqamah di dalam taubat dia. Mengingati mati itu menjadikan dia sentiasa ingat kepada dosa-dosanya, yang menjadikan dia sentiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, dan tidak ingin melakukan dosa itu selama-lamanya lagi. Yang ketiganya, golongan yang sentiasa mengingati mati, kerap mengingati mati, dan mereka inilah orang yang sentiasa bersedia menghadapinya. Bahkan mati itu bukan sesuatu kesedihan, tetapi hakikatnya mati itu adalah saat yang menggembirakan dia, kerana dia ingin kembali kepada Allah yang dicintainya, yang disembah selama ini, yang didekatinya. Jadi maut itu sesuatu yang menyeronokkan bagi dia, kerana hakikat mati itu ialah berpisahnya roh daripada jasad. Saya pernah tanya kepada kaum ibu di dalam kuliah-kuliah saya tentang, soalannya begini, makcik-makcik nak masuk syurga tak? Mereka mengatakan, ya, kami ingin masuk syurga. Soalan kedua, bersedia tak untuk mati?
Nak mati tak? Mereka menjawab, tak nak Ustaz. Apa Ustaz tanya soalan yang begini? Saya katakan, kalau nak masuk syurga, kena mati dulu. Ya tak, ya juga. Kemudian saya tanya soalan yang ketiga, kalau mati masuk syurga, nak tak? Masing-masing jawab, tak. Tapi mereka teragak-agak tentang soalan yang kedua. Nak mati tak? Mereka kata, tak nak. Sedangkan tidak mungkin masuk syurga tanpa melalui kematian terlebih dahulu. Tetapi ketika soalan ketiga dikemukakan, kalau mati masuk syurga, nak tak? Masing-masing menjawab dengan mudah, tak. Maknanya, kita ini bukan takut mati. Kita takut balasan selepas mati sebenarnya. Ya? Kalau lepas mati itu syurga, tak ada siapa yang takut akan kematian. Jadi hakikatnya, tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita perlu bekalan ini. Rasulullah suruh kita ziarah kubur, ziarah orang sakit, supaya hati kita lembut, supaya kita tidak lalai dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Ini kerana orang yang mengingati mati, dia akan mendahulukan perkara-perkara yang patut didahulukan, dan mati itu menjadikan kita pendek angan-angan. Maksudnya, kita akan mengutamakan masa hari ini berbanding menangguh-nangguhkan amal, kerana kita tidak tahu bilakah saat kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah Ibnu Umar berkata, apabila kamu hidup di waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Maknanya jangan bertangguh-tangguh menunda amal sehingga waktu petang. Sekiranya kamu hidup di waktu petang, maka jangan kamu bertangguh untuk pagi esok. Maknanya selesaikan segala urusan hari ini juga, segala-galanya, seboleh-bolehnya, kerana kita tidak tahu bilakah masa kita akan dijemput oleh Allah Ta'ala. Oleh itu, untuk mengingati mati yang berkesan ini, kaedahnya ialah dengan kita membayangkan orang-orang yang kita kenali satu masa dahulu dalam hidup kita. Mungkin orang itu terkenal, berharta, berpangkat, berkedudukan. Dan kita bayangkan bagaimana keadaan tubuh yang dulu dipuja dan disanjung, kini telah tinggal dimakan oleh tanah, ulat dan cacing, tinggal tengkorak-tengkorak di dalam bumi sana, dan yang ada bekalan untuk mereka ialah amal semasa hidup dahulu. Kita bayangkan orang-orang yang kita kenali ini, saudara mara kita, sahabat handai kita, orang-orang yang terkenal dan sebagainya. Bagaimanakah kesudahan mereka, segalanya ditinggalkan. Dan yang penting, selepas itu, kita bayangkan bahawa kita juga akan jadi seperti mereka itu. Jadi semasa kita hidup, cara mengingati beginilah yang akan memberi kesan kepada hati kita. Kerana kaedah mengingati mati itu pun penting untuk mendapatkan suatu kesan yang positif, yang memberi kita motivasi. Kerana kalau kita ingati mati dan kita tidak mengikut kaedah yang diajar oleh ulama seperti Imam Al-Ghazali, mungkin kita walaupun pergi ke kubur pun tak memberi kesan kepada hati kita, kerana kita tidak pandai, tidak tahu cara mengingati mati yang boleh memberi kesan kepada jiwa kita. Ini suatu perkara yang perlu kita fikirkan dan teliti, insya-Allah. Mudah-mudahan ada faedahnya untuk kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu kembali dengan Ramadan bersama membina masyarakat.